Assalamualaikum, welcome back to Zaf channel guys. Ramai orang gila judi, ding ding. Ramai orang gila judi, ding ding. Aku rasa ramai gila yang tahu lagu judi daripada Dato' M Daud Kilau tu. Dan kenapa aku nyanyikan lagu berkenaan judi macam tu? Satu sebab hiburan lah. Lagi satu, kisah dalam malam puaka pada malam ni ada kena-mengena dengan judi guys. So selamat datang semua geng-geng puaka dalam malam puaka. Aku harap korang semua dalam keadaan yang baik, sihat, alhamdulillah. So sebelum aku mulakan kisah pada malam ni guys, kalau korang ada nak kongsikan pengalaman korang dalam malam puaka, macam biasa guys, aku tinggalkan email aku kat bawah ni, haidamuzaffar.tv@gmail.com. Korang just hantar je, insya-Allah aku akan kongsikan dengan semua geng-geng puaka sekalian. So kalau korang dah bersedia, let's go guys, kita teruskan dalam malam puaka. Mona, kau ingat senang ke aku nak support kau fikirlah sikit. Aku ni kerja siang malam tau. Kau tahu minta duit je. Aduh, salahkan kita pula. Engkau tu laki aku tau. Aku ni bini kau. Memanglah kau kena cari duit. Gila. Ya, aku tahu. Masalahnya kau pun tahu warung tu bukannya okey sangat. Kau ingat senang ke? Kau bukan nak tolong aku yang tahu minta duit. Aku semak lah dengan perangai kau ni. Amboi, nak salahkan kita pula. Oh, senang cakap. Aku ni bini kau tau. Memanglah aku perlu duit. Aku nak beli semua itu, ini barang rumah. Kau ingat aku ni apa? Senang-senang macam tu je. Amboi, main lepas je cakap. Aku dah cakap banyak kali dah. Aku just nak kau faham je. Kau tahu tak? Kita ni bukannya senang. Aku ni bukannya cop duit. Setiap hari nak kasih kau duit. Kau ingat aku ni apa? Aku usaha, bukan tak usaha. Kalau kau susah sangat nak faham, dah macam mana? Oh, kita ni tak faham lah. Oh, kita je lah. Oh, kau nak aku tolong kau. Duit bisnes tu pun aku tau. Kau pinjam duit aku tau. Lepas tu kau nak salahkan aku macam tu pula. Kau ni laki jenis apa ni? Aku tak kira. Aku tahu kau perlu sediakan duit untuk aku. Aku dah penat lah hidup macam ni dengan kau. Asyik macam, susah kau tahu tak? Menyesal betul aku kahwin dengan kau ni. So itulah yang sering dihadapi setiap kali diorang ni berborak ataupun berbincang suami isteri antara Mona dan juga Rahim ni. Mesti bertekak punya, especially pasal duit lah. Plus tahulah diorang ni isu duit tu susah sikit. Lagi-lagi pula Rahim ni dia berniaga je kan. Berniaga pun just kedai warung kecil je. Jadi Mona ni tak habis-habis pressure si Rahim ni. Setiap kali gaduh je Mona akan bangkitkan isu yang macam, dulu abang kahwin abang janji macam-macam dengan saya. Sekarang pui sikit pun tak ada. So Rahim ni jadi stres tau. Dia jadi macam, ya Allah, dapat isteri pun macam bontot ayam punya mulut. Memang kecoh gila setiap kali gaduh. Jadi sampailah pada satu hari si Mona ni, korang bayang ini pelik sikit bunyi dia. Mona sendiri yang suggest dekat Rahim ni. Dia suggest apa? Korang nak tahu? Kita tengok serutan kali ni. Abang, saya tahu macam mana bang. Abang cakap nak buat duit lebih kan? Abang nak buat saya happy kan? Abang kena dengar cakap saya. Boleh ke tak boleh? Apa? Ya, abang dengar ni. Memanglah selama ni abang kerja untuk kau Mona. Bukan abang tak sayang kau. Kalau kau ada cadangan, bagi tahu abang. Apa benda? Macam mana caranya nak dapat duit lebih? Okey, macam ni. Dengar dulu Sebabkan bisnes abang tu, dah lah. Berniaga warung. Sampai bila? Sampai mati kita tak kaya, tahu tak? Abang, dengar ni. Apa kata, kan? Kawan baik abang tu, Sulai tu kan. Cuba abang tanya dia sikit. Macam mana dia dapat duit tu? Alah, Sulai. Segan lah abang dengan dia. Kenapa abang kena tanya dia pula? Okey apa abang ni berniaga semua? Dah lah, kita ni kadang kita kena just cukup-cukup je.
Alah, kau ni segan akulah macam ni. Kau ni asyik semua benda tak nak aku kasih idea, semua tak nak. Oh, kau ingat aku tak tahu kawan baik kau tu berjudi, ha? Sekarang ni aku tak kira kau dengar cakap aku. Aku nak kau start ikut dia tu. Kau tengok apa dia boleh kasih bini dia. Aku ni selai sepinggang, emas pun tak ada. Nampak ni, emas tak ada. Dengar cakap aku. Pergi berjudi. Aku galak kan? Yahoo! Korang boleh. Bini si Rahim, Mona ni, yang suggest dekat Rahim supaya dia berjudi, guys. Betapa orang cakap narrow minded lah, pemikiran yang aku tak tahu lah nak cakap apa. Tapi tak pelik lah, sebabkan Mona dan Rahim ni daripada awal perkahwinan diorang tak praktikkan cara hidup sebagai seorang Islam yang sebenar lah. Solat ke mana, baca Quran jarang sekali, pergi masjid. Masjid pun kalau diorang tahu untung. Jadi itu maybe punca kenapa diorang ni sanggup, terutamanya Mona ni sanggup suruh laki dia pergi berjudi semata-mata untuk duit, guys. Dan Rahim pun fikir balik, dia fikir balik, yalah, nak harapkan duit perniagaan warung je memang tak cukup, guys. Walaupun tahun 2005 tu stay kat KL, kos sara hidup tinggi tau. Kehidupan diorang ni umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kadang-kadang kalau tak ada apa, pisang lah, tak jadi apa. Apabila berjudi pula, ingat boleh solve masalah tu. Tetapi tak juga, guys, sebab Rahim ni luck dia ataupun tuah dia tak berapa nak cun. Main judi, spend punya banyak, tetapi yang untung sikit, kadang tak untung langsung. So duit yang ada tu makin lama makin berkurangan. Dan nak tambahkan lagi stres hidup si Rahim ni apabila pada satu hari Rahim ni dapat tahu yang si Mona ni tadi mengandungkan anak dia yang pertama, guys. So macam biasa lah, macam suami lah, bila isteri kau nak mengandung kan, dah fikir dah nanti nak lahir, nak pakai duit apa semua kan. So lagilah duit tu memang perlu sangat bagi Rahim ni sediakan. Orang cakap duit tepi sebelum Mona ni beranak. Sebelum Mona ni beranak, Rahim ni dah nak kena standby duit, siap-siap dah. Itu telah membuatkan si Mona ni tadi suggest lagi sekali kat Rahim ni. Sebab asyik main kalah je, Mona cakap kat Rahim, abang, macam ni, saya tak puas hati lah. Abang bisnes pun tak menjadi kan. Saya suruh judi pun susah sangat ke bang nak menang. Rahim ni pula, alah, you tak tahu kan. You kalau terang kat you main lah. Bila macam tu, diorang dah bertekak. Sampailah si Mona ni suggest dekat Rahim, abang macam ni lah, sebab abang pun saya tengok muka saya dah tahu lah bodoh. Macam ni bang, apa kata abang ada kawan baik Sulai kan. Saya tahu dia pun berjudi macam abang kan. Ya betul. Kenapa dia Sulai? Abang, apa kata abang pergi tanya Sulai tu, abang tak tengok ke kehidupan dia? Dia pun kerja apa je, bukannya kerja gaji banyak pun, tapi tengok bang, dia setiap kali dia main menang banyak bang. Si Sulai ni adalah kawan baik si Rahim. Tetapi Sulai ni kehidupan dia yang biasa-biasa sebabkan menang judi punya pasal, dia dapat mewahkan anak bini dia. Korang boleh isteri dia dengan gelang emas, rumah pun dah daripada rumah kecil dah beli rumah besar, harapkan duit judi je. So sebabkan itulah Rahim pun bersetuju dengan pendapat Mona untuk pergi bertanya dengan Sulai macam mana dia boleh menang judi sampai tahap macam tu sekali. Sulai, aku nak tanya kau sikit lah, tapi aku segan sebenarnya. Hello my best friend Aim, apa khabar? Kau ada apa nak jumpa aku ni? Dengan pakaian selekeh kau ni. Macam ni, ini pun sebab si Mona tu lah suruh aku tanya kau. Kalau ikutkan aku tak ada, aku okey je sebenarnya. Tapi itulah aku just nak tanya kau, macam mana kau dapat duit macam tu punya banyak Macam mana kaya? Soalan tu kau tak payah buat malu aku lah. Dengan apa lagi? Dengan duit judi lah. Kau pun tahu apa aku judi. Tapi aku asyik masyuk je kan. Iya, aku pun berjudi juga. Aku main, aku pun tikam juga. Tapi aku tak menang macam kau. Aku tak tahu bisnes melingkup. Aku tak tahulah nak buat apa. Sulai, kau kena tolong aku, Sulai. Bini aku tu dah macam bontok ayam lah. Asyik pok pek. Tolonglah aku, Sulai. Kau bagi tahu aku macam mana kau menang ni.
Setiap kali kau main tak first prize, second prize. Uish, aku nak gak jadi macam kau, Sulai. Sebab engkau tu bodoh. Engkau tu tikam-tikam bodoh. Kau ingat semua yang tikam tu, kalau tak buat cara yang aku buat, kau bajet dia boleh menang ke first prize, second prize? Tak boleh. Sebenarnya macam ni, Rahim. Kalau kau nak tahu, kita kalau nak menang, kita kenalah menurun nombor. Kita kena pergi ke kubur puja nombor tu. Barulah menang, bro. Barulah boleh masuk tengok aku. Topi pun nampak. Macam Johnny Depp punya topi. Engkau selekeh. Macam ni, engkau nak tak? Kalau kau betul nak duit, nak masuk macam aku ni, kau ikut aku menurun. Apa macam? Berani tak dah berani? Memang dapat duit, bro. Memang masuk gila. Confirm punya aku boleh cakap kat kau. Cumanya kau bawa je kemenyan, kau bawa lilin, kau bawa apa lagi? Ni colok, 10 colok. Itu je. Dia tak ada makan-makan semua, tak payah bawa. Kau bawa tu je, kau ikut aku. Malam Selasa kita gerak sana. Okey? Kau biar betul. Serius lah. Alah, hai. Apa hal pula ni? Dah libat-libat kubur pula. Serius lah. Itu ke yang kau buat untuk menang selama ni? Macam ni lah. Kau kasih aku masa seminggu. Boleh tak? Kau kasih aku masa seminggu. Aku fikir dulu. Okey? Kalau aku setuju, apa yang kau suruh, aku akan ikut. Aduh, aku memanglah nak menang. Tapi aku tak sangka pula. Aku tak biasa, Sulai, benda-benda ni. Okay, fine. Kalau kau nak seminggu ke sebulan ke, ikut engkau lah, Rahim. Aku malas dah nak borak dengan kau. Aku kasih pun kau tak nak dengar. Patutlah kau dapat bini bebel dengan kau. Kau ni lembab buat kerja. Ikut kau lah. Kalau kau nak seminggu, seminggu lah. Sebaik saja selesai, Rahim ni jumpa dengan best friend dia si Sulai ni. Sulai ni dah terangkan macam-macam apa yang perlu dia bawa untuk malam tu. Walaupun Rahim ni dia rasa macam, biar betul kan nak buat apa semua kan. Sulai pula tak terangkan detail apa sebenarnya yang dia kena buat, untuk apa dan kenapa nak kena pergi dekat kubur semata-mata untuk menang. Rahim ni dia memang tak tahu benda-benda mistik, benda-benda karut ni dia memang tak tahu. Dia innocent. Tetapi nak berjudi, bodoh betul lah. Selepas dia dah bersetuju apa semua, hari yang dijanji telah pun tiba. Dan pada malam tu, Rahim ni pun bersiap-siap dengan barang-barang semua untuk pergi berjumpa dengan Sulai untuk meneruskan upacara menurun, guys. Weh, Sulai. Kau biar betul ke apa kita buat ni? Kau confident ke ni? Biar betul ni. Uish, aku tak biasa buat benda-benda macam ni. Kau relax je lah. Benda ni bukan first time aku buat. Dah kau ingat aku menang sebelum ni macam mana? Aku dapat duit first prize semua tu macam mana? Kau relax je. Kau jangan bising nanti orang tahu. Ya, aku tahu. Memanglah, tapi ini kalau bukan sebab Mona suruh aku tak ikut kau buat benda-benda mengepek macam ni tau. Aku tak akan ikut kau tau. Dah. Sekarang ni tak payah cakap banyak. Kau bawa tak apa yang aku suruh kau bawa tu? Sekarang ni tak payah cakap banyak. Kau buat je apa yang aku suruh kau buat ni tau. Ada, aku dah bawa dah semua. Kau nak aku buat apa dah benda-benda ni semua? Aku tak tahu ni macam mana ni. Kau kena ajar aku ni. Aku tak tahu ni. Tak apa. Itu kau tak payah fikir. Sekarang ni kau dengar cakap aku. Kau buat je apa yang aku suruh. Yang lain semua biar aku settle. Okey, sekarang ni kau ambil colok ni. Tu kat kubur tu. Kau pergi cocok. Kau cocok dulu colok tu, siap-siap. Semua lilin ni kau bakar tau. Bakar semua. Ya, ada orang tak? Tak ada. Buat cepat sikit. Kita menurun sekarang. Aduh, serius lah. Nak kena cocok lilin semua, colok semua ni. Leceh betul lah. Aku kalau tahu, malas lah aku ikut kau ni. Dengan dah lah tempat ni menyeramkan pula tu. Asyik komplain je kau ni. Buat je lah. Kau nak kaya ke tak nak sekarang ni? Sulai. Betul ke ni Kong praka brako. Yelah, aku first time. Aku bukan biasa buat benda-benda ni. Manalah aku tahu. Takutlah aku macam ni. Dah ke belum? Rahim, senyap je lah. Kau ikut je lah apa aku buat. Yang penting jangan angkat kepala. Tunduk je.
Oh, ada orang seru aku. Hai, muka kau lagi. Ini dah banyak kali dah. Engkau ni tak habis-habis main nombor ya, Sulai. Tapi sebab korang dah seru aku, terima kasih. Aku memang suka bau colok. Semua ada. Lilin ada, colok ada. Okey. Bagus. Jangan takut. Korang nak menang nombor je. Aku boleh kabulkan. Dah ready? Okey. Aku mula kasih nombor. Nombor yang pertama. 5 3 7 8. Ini nombor boleh buat korang kaya. Tapi dengan syarat. Sulai. Sulai, apa tu? Sulai, aku tak berani. Sulai. Weh, Rahim, apa kau lari? Mana kawan kau pergi? Aku belum habis lagi. Apa hal dia lari? Oh, berani lari daripada aku, ya? Engkau akan terima balasannya. Rahim, aku tahu dah engkau siapa, Rahim. Kau tak boleh lari daripada aku. Selesai sahaja upacara menurun tu, Rahim yang teramat takut terus balik ke rumah. Dan dia bagi tahu Mona apa yang berlaku. Dan Mona, daripada sepatutnya seorang isteri support lelaki, tapi Mona ni boleh tergelak. Apa punya lelaki lah kau ni? Itu pun takut. Alahai. So Rahim dia rasa macam, Mona, mulut kau jaga sikit. Kau tak tahu apa aku nampak tau. Ini semua kalau bukan sebab kau, aku tak buat tau. Rahim ni dah marah dah. Mona pun macam, tak apalah. Macam ni, janji esok abang pergi jumpa Sulai kan? Saya tahu abang tikam esok saya nak menang. Saya nak duit. Mona ni dia fikir duit je. Dia dah tak fikir apa dah. Sampai tahap macam tu, guys. Dan keesokan harinya, si Rahim ni pun pergilah dekat kedai makan untuk berjumpa Sulai. Dia nak tanya Sulai, dapat tak nombor tu kan? So apabila dah berjumpa, first kali yang terkeluar daripada mulut Sulai adalah, weh, bodoh lah kau ni. Apa kau lari doh semalam? Dah tak pasal-pasal kena marah kat kedai makan. Rahim ni pun, Sulai, engkau tak bagi tahu aku pun kan yang kita kena buat benda tu semua kan. Aku tak pernah lah tengok apa benda tu semalam. Rahim ni dia masih jam lagi apa benda yang dia nampak. Dan Sulai pun cakap kat Rahim ni, macam ni lah. Itulah penolong kita untuk menang duit ni, Rahim. Alamak, engkau boleh cabut pula. Sepatutnya tak boleh lari, bro. Engkau cakap kau nak kaya. Dan Rahim, selepas dia dekat rumah kena provoke, kat kedai makan kena marah pula dengan si Sulai. So Rahim pun cakap lah, memanglah aku nak menang, tapi aku tak ada lah sampai tahap. Aku tak expect pun kena buat sampai tahap macam ni. Kau tahu tak, pergi kubur orang mati lah apa semua, mengarut. Dan Sulai pun malas nak panjangkan cerita. Sulai cakap, okey, macam ni. Aku dapat nombor tu. Dia pegang kat tangan dia ada satu kertas tau. Okey, semalam aku dah sempat tulis. Walaupun kau cabut, aku geram kau tinggalkan aku seorang. Ni nombor ni aku dah ada. Sulai bagi tahu. Dia pun terus pass kat Rahim. Nah, nombor ni. Dan Rahim pun tengok. Betul ke? Nombor ni boleh pakai ke? Rahim nak confirm dengan Sulai. Tetapi Sulai dia macam teragak-agak sikit tau. Sulai tiba-tiba balas dekat Rahim. Boleh. Kau try tikam lah. Tapi kan, dan Rahim pun terus potong cakap Sulai. Tapi apa? Tak apa lah. Kau tikam je lah. Tak apa. Aku rasa boleh tu. Dan perbualan dia tamat kat situ. Dan sebabkan tak sabar punya pasal, selepas saja selesai berjumpa Sulai dekat kedai makan tu, Rahim terus pergi kedai nombor, guys. Dan dengan nombor yang Sulai dah kasih dia tadi, dia pun tikam nombor tu. Tak lama lepas tu, seminggu je lepas tu,
Durian runtuh bagi keluarga Rahim ni. Sebab apa? Dia menang first prize guys, RM50,000. So apabila menang first prize, memang happy lah kan si Mona ni tadi. Terus peluk cium si Rahim ni. Dan Mona pun sebab dah menang tu, dah macam-macam dah ada plan. Dia nak beli gelang lah, dia nak tukar langsir kat rumah apa semua kan. Dia siap puji, abang, saya dah agak dah. Itulah dia. Kalau nak menang, patutnya daripada awal abang kena ikut cakap Sulai tu. Dan Rahim pun tak menafikan. Rahim cakap kat Mona ni, betul lah. Sebab tu saya sayang awak tau. Sebab awak saja saya jumpa Sulai tu. Tengok kita sekarang. Kita kaya. Dia orang happy lah, semua happy. Dan Rahim ni siap call, cakap thank you kat Sulai apa semua kan. Sulai pun cakap, no problem lah bro, benda kecil lah kan. Janji kita kaya. Tapi dalam happy tu, biasalah benda haram jadah ni tak lama, kejap je guys. Sebabnya selepas sebulan daripada kejadian yang si Rahim ni menang duit judi, Mona mengalami beberapa gangguan. Mona ni tadi sering cakap dekat Rahim, abang, kenapa rumah kita ni abang? Dan Rahim pun cakap kat Mona, kenapa? Abang, saya, hari tu saya nampak ada orang merangkak kat dapur. Kadang saya dengar bunyi lah bang. Saya dengar ada suara macam memanggil nama saya. Bang, saya takut bang. Kenapa bang kita kena macam ni? Tetapi Rahim malas lah kan nak panjang cerita. Rahim cakap lah dekat Mona, alah tak ada apalah, perasaan awak tu je. Saya rasa awak nervous lah kan. Awak ni kemungkinan dah biasa miskin, tiba-tiba kaya, awak nervous ni, mengarut lah, tiba-tiba nampak lah. Tak adalah, saya okey je. Gangguan yang dialami hanya kepada Mona sahaja. Sebab itulah Rahim ni susah nak percaya apa yang Mona beritahu dia. Sehingga pada satu hari tu, apabila gangguan dah bertambah teruk, pada hari tersebut Rahim ni dia tutup warung dia agak lambat. Agak lambat tak ada lah sampai tengah malam. Maksud aku time-time dah nak maghrib macam tu tau. Jadi Mona ni, isteri dia tunggu dekat rumah time tu, dengan syarat mengandung apa semua kan. Time tu dah nak, orang cakap dah nak dilahirkan lah anak dia tu. Dah nak beranak lah orang cakap. Dan Rahim ni tiba-tiba balik, dia pun macam biasa lah. Wahai isteriku, hello Mona. Dia cari bini dia macam, bini dia tak ada. Okey lah, tak apa lagi. Dia tanggalkan kasut dia apa semua, dia pun masuk ke dalam rumah. Tetapi dia menuju ke dapur tu. Sebab haus, dia minum segelas air. Tiba-tiba dia dengar macam ada suara dengusan yang teramat kuat tau. Macam suara nafas, orang bernafas yang teramat kuat. Jadi dia fikir macam, suara isteri aku ke ni? Pelik juga kan. Dan Rahim terfikir, isteri aku dah nak beranak dia terus, sebab takutnya pasal dia tuang dia letak cawan dia terus berlari ke bilik dia. Dan apabila dia buka je pintu, alangkah terkejutnya si Rahim ni tadi. Sebab apa? Sebab dia nampak isteri dia Mona ni dalam keadaan syarat mengandung, tengah duduk mencangkung dekat atas katil dia guys. Korang boleh bayang tak betapa jamnya Rahim tengok isteri dia duduk mencangkung dekat tengah-tengah katil, dekat atas katil tu. So Rahim apabila nampak isteri dia Mona ni macam tu, Rahim pun, woi Mona, kau buat apa? Kau melepas Dia fikir Mona buang air kan. Sebab dia dah gelabah, dia macam dia first time tengok Mona ni kelakuan macam tu kan. Tapi bila dia tengok balik kan, dia nampak Mona ni macam tengah makan something guys. Dia dengar Mona ni, dia macam rakus gila tengah makan something. Tapi Rahim ni tak nampak jelas sebab Mona membelakangi dia. So apabila Rahim beberapa kali tegur, Mona, abang cakap dengan kau ni, barulah slow-slow tiba-tiba Mona ni memalingkan muka dia. Dan apabila Mona ni memalingkan muka dia ke arah Rahim, itulah pertama kalinya dalam kehidupan suami isteri ni, Rahim ni nampak beriman sikit. Sebab dia tertiba terkeluar ayat Allahu Akbar. Sebab apa guys? Sebab dia nampak Mona ni dekat mulut dan tangan dia ada rahim. Ada rahim. Nama dia Rahim. Mona ni tengah makan rahim ke? Tapi bukan rahim tu lah. Dia tengah makan janin. Janin lah ayat dia Kan confused pula. Dia tengah makan janin dia sendiri. Sebab penuh darah ni. Kat tangan semua. Agak menggelikan guys. Tetapi sebab anda takut,
Rahim fikir ini bukan Mona ni. Ini dah lain dah ni. Rahim terus cabut, pergi lari dekat rumah, dekat kawasan tempat Rahim ni duduk. Dia ada kenal lah seorang ustaz, tapi bukanlah ustaz pengamal perubatan yang hebat-hebat. Ustaz Jamaluddin ni, dia macam mengajar budak mengaji dan dia adalah rawat-rawat sikit kan. Tapi dia dah tak tahu nak panggil siapa, dia terus je pergi kat rumah Ustaz Jamaluddin ni. Dia pun cakap kat Ustaz kena tolong saya. Ustaz ni jam lah. Kau ni apa hal Rahim? Kenapa ni? Tenang. Tak boleh Ustaz. Ustaz kena ikut saya. Isteri saya. Dia terus dengan gelabah-gelabah yang tu, dia ajak Ustaz Jamaluddin ni untuk pergi tolong si Mona ni tadi. Dan apabila diorang bergegas lari sampai je dekat rumah si Rahim ni, Ustaz Jamaluddin bila tengok keadaan si Mona ni kat atas katil berlumuran darah dengan janin masih ada di tangan apa semua, terus je Ustaz Jamaluddin ni meneruskan perubatan dia, guys. Ustaz Jamaluddin pun terus cuba berinteraksi dengan benda yang merasuki Mona ni. Ustaz Jamaluddin tanya benda tu, "Hei, kau buat apa masuk dalam badan perempuan ni?" Dan tiba-tiba Mona bersuara, guys. Mona cakap, "Aku nak milik aku." Dan Ustaz Jamaluddin pun tanya lagi benda tu, "Hei, apa milik kau? Apa yang isteri si Rahim ni dah ambil daripada kau?" Dan barulah benda tu bagi tahu sebab apa dia merasuki si Mona ni. Dia cakap, "Aku dah bagi apa yang dia nak, tetapi dia lari daripada aku." Dan selepas saja sesi soal jawab tu berlangsung, alhamdulillah Ustaz Jamaluddin berjaya hapus ataupun keluarkan benda yang merasuki si Mona ni tadi. Dan selepas tu Rahim pun mulalah mandikan Mona, bersihkan badan Mona semua. Mona pun berehat sebab dah penat. Apabila dirasuk kan, dia akan jadi penat kan. Dan dekat ruang tamu, Ustaz Jamaluddin masih tak tahu lagi apa punca sebenar dia. Jadi Ustaz ni pun bertanya kepada Rahim dalam keadaan sedih sambil menangis dan malu. Rahim pun bagi tahu perkara sebenar. Dia cakap yang dia pergi main judi, dia pergi menurun. Dan sebabkan menurun tu lah puncanya dia lari. Bermaksud belum lagi ada upacara tu belum ditutup dengan betul. Si Rahim ni sebab terlalu takut, dia lari. Jadi upacara tu tak habis lagi. Jadi benda tu, saka ataupun benda yang dia orang puja, hantu yang dia orang puja tu tak puas hati. Sebab dia dah kasih nombor kat Rahim. So dia baru nak minta apa yang dia nak, si Rahim ni dah lari. Jadi apabila Ustaz Jamaluddin dengar penjelasan si Rahim ni, Ustaz pun terus, "Na'udzubillah, Rahim, salah apa yang kau dan bini kau buat ni. Benda ni tak patut jadi, Rahim. Judi tu pun dah dosa besar. Engkau sanggup mensyirik pula. Engkau sanggup pula bersekongkol dengan jin semata-mata nak dapatkan harta. Rahim, engkau kena bertaubat, Rahim." Dan Rahim pun berkali-kali meminta ampun, meminta maaf kepada Ustaz. Tetapi inilah apa yang Ustaz Jamaluddin cakap kat Rahim. "Rahim, engkau bukan patut minta maaf dekat aku, Rahim. Aku hanya membantu sahaja. Engkau patut bertaubat, Rahim, dekat Allah. Minta keampunan daripada Allah, Rahim. Apa yang kau buat ni salah, Rahim." Dan disebabkan perbuatan Rahim ni, yang menyedihkan, guys, Mona keguguran. Jadi anak pertama yang diorang idam-idamkan gugur, guys. Mati macam tu je disebabkan harta punya pasal. Jadi diorang ni menyesal. Tetapi macam yang kita tahulah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada guna lagi, guys. Jadi pengajaran dalam kisah si Rahim dan Mona ni, kalaulah kita kan mencari rezeki, kalaulah kita ni susah, jangan sesekali kita meminta pertolongan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menduakan Allah, jangan kita melakukan perbuatan syirik. Kerana perbuatan syirik ni dilaknat oleh Allah, guys, dan silap-silap tidak diampun. Na'udzubillah. Jauhlah kan. Kalau betul susah pun, apa kata kita berusaha dengan lebih keras. Biarlah daripada sumber yang halal, daripada korang pergi menuntut,
end up memakan diri guys. Sebab perjanjian antara setan, jin semua ni tidak lain. Dia punya happy tu kejap je guys, tetapi binasa dia, hui, korang tanggung sendiri lah. Pisang. So itu sahaja dalam malam puaka kali ni guys. Aku harap korang terhibur. Aku minta maaf dengan segala salah silap aku sepanjang aku cuba menyampaikan pesanan ataupun cuba menceritakan kisah si Rahim dan Mona ni. Aku minta maaf guys. Segala kekurangan adalah daripada pihak aku dan segala kebaikan adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Taala. So kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Assalamualaikum. Stay safe, stay healthy guys.